Ketua SMK Sultan Ibrahim I untuk menyampaikan ucapan azan ruang. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati saudara dan saudari acara majelis, yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Syarani bin Muhammad Naim, Timbalan Pengurusi Biro Pendidikan dan Agama Pakatan Harapan Negeri Kelantan, yang berbahagia Ustaz Abdul Rahim bin Usman, Naib yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Bangsa Sultan Ibrahim I, tenaga penggerak dan penjana kesemenangan akademik Tasfiah dan Kurikuler Sekolah Menengah Bangsa Sultan Ibrahim I, Tuan Haji Nur Alimah Nadwalwa binti Allah, penolong kanan pentakdiran, Syekh Asaruddin bin Yusuf, penolong kanan Hariwa Murid, Ustaz Amzama bin Awam, penolong kanan Kurikuler, Syekh Kamal bin Muhammad, penolong kanan tingkatan 6, Ketua-ketua bidang, ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru yang dikasihi lagi dihormati, para ibu bapa yang dihormati, para pelajar yang akan menerima anugerah kemenangan pada pagi ini, tingkatan 5, tingkatan 6 dan juga tingkatan 3, para ibu bapa serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, maka kita disatukan dalam majlis yang penuh bermakna buat seluruh warga SMK Sultan Ibrahim I. Sesungguhnya tanpa reda dan irada Allah, pastinya sebagai makhluk sebuah daif, majlis ini tidak dapat berlangsung. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I, segah namanya yang terkenal sejak merdeka, tempahan nama dan imej baik serta cemerlangnya telah diusahakan sejak awal lagi ianya beroperasi oleh semua warganya. Usaha kolektif yang berterusan hingga ke hari ini, itulah yang sebenarnya menjadikan sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang terbaik dari seluruh negara. Berkat usaha gigih dan ikhlas daripada semua warga sekolah, membuahkan hasil yang sangat membanggakan. Hari ini kita warga SMK Sultan Ibrahim I merasa bangga dan berdiri dengan penuh yakin bahawa kita telah menyumbang bermakna kepada kemajuan dan kecemerlangan pendidikan, khususnya di negeri Kelantan dan amnya di negara kita Malaysia. Dalam kesempatan ini saya ingin merakamkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada semua pentadbir, guru-guru dan para pelajar sekolah ini dari dahulu hingga kini atas usaha murni untuk memajukan dan menyerlahkan nama Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I. Hadirin dan hadirat sekalian, hakikat kecemerlangan individu dan sesebuah institusi pendidikan seperti sekolah ini diukur dan dilihat keberhasilannya melalui kemenjadian murid. Sepanjang tempoh menerima dan melalui proses pendidikan di sekolah yang berkenaan, justru ikrar harus menjadi budaya yang mengawal perkembangan intelektual sepadu yang menghasilkan keberanian bersikap paling unggul
yaitu berani menolak yang salah dan buruk, membuat pertimbangan yang tepat, membuat keputusan serta menerima wujudnya akan kepatuhan mutlak kepada penciptanya. Oleh itu, individu yang diingini terhasil daripada sistem pendidikan di sekolah ini haruslah memenuhi kejayaan merubah diri yang tidak terhenti sebatas otak sahaja, malah harus juga meliputi watak dan akhlak. Mereka harus mampu menghindar dan melawan sifat egois, angkuh, tamak dan tidak berdisiplin. Ini bermakna setiap murid mesti merasai dan menghayati anjakan atau perubahan, sama ada di dalam aspek pengetahuan, kemahiran, dan yang lebih utama adalah menguasai dan menghayati makna akhlak benar di dalam diri setiap individu bergelar murid. Para pelajar yang dikasihi sekalian, saya ingin terus mengulangi pesanan dan ingatan saya kepada anda supaya sentiasa ingat bahawa apabila berada di luar alam persekolahan, tiada lagi orang yang mau mengajar dan membimbing seperti yang dilakukan oleh para guru di sekolah. Di sana, falsafah yang dipegang oleh mereka ialah the survival of the fittest. Jika anda tidak berkebolehan, orang lain akan mengambil tempat anda. Hari ini anda mengambil keputusan meninggalkan lapangan anda. Esok pasti ada orang yang akan mengambil lapangan itu. Jangan sekali tolak ansur dan beri peluang menjadi keutamaan dalam masyarakat bekerja. Justru peluang beri peluang menjadi utama. Justru peluang kedua bagi mereka yang gagal mungkin tidak akan ditemui di lapangan yang sama. Bagi mereka yang akan menyambung pelajaran ke tahap yang lebih tinggi, harus juga sentiasa ingat bahawa mereka mesti bijak menggunakan semua medium atau perantara serta cara pengajaran untuk memperoleh ilmu dan pemahaman yang lebih dalam semua perkara. Kebergantungan kepada orang lain untuk berjaya dalam mengejar segala ijazat yang merupakan pengiktirafan usaha kita dalam mendapat ilmu tidak akan memberi banyak manfaat kepada masa depan kita dalam berjaya. Meskipun begitu, perhubungan sesama rakan dan orang lain dalam usaha mendalami ilmu dan kemahiran mesti juga dibina supaya memudahkan usaha-usaha kita pada masa hadapan. Justru itu, binalah seberapa banyak jalinan dan jaringan, sama ada sesama orang perseorangan maupun dengan organisasi ataupun agensi, kerana manfaatnya pada masa depan amat besar sekali, yang kadang-kadang hanya disedari apabila kita berada dalam situasi yang amat memerlukan makna persahabatan, perkenalan dan jaringan itu sendiri. Saya juga ingin berpesan kepada geraduan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I agar sentiasa menghayati dan mengamalkan prinsip hidup bermasyarakat dengan memegang kuat norma-norma hidup sebagai rakyat Malaysia, amalan nilai-nilai murni dan prinsip-prinsip akhlak yang mulia. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, persaingan yang semakin kuat akan pasti menduga keupayaan dan kompetensi mereka. Sejauh mana bekalan yang mereka cedok di lautan persekolahan mampu menjadikan mereka individu yang mempunyai ciri-ciri kritis dan kritikal dengan memegang prinsip berhikmah atau bijaksana. Pada masa yang sama, mereka juga harus mengerti dan sentiasa memilih jalan yang betul, khususnya menghindari diri daripada bersekongkol dengan pemikiran dan jejak pemikiran bebas, begitu juga watak sembrono
Yang lupa adalah masyarakat serba multi, yang kesemua mereka tidak menghiraukan norma kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Guru-guru dan pelajar-pelajar SMK Sultan Ibrahim I amat tidak ingin mendengar lahirnya bekas-bekas pelajar yang menjejaki pemikiran dan laku memalukan rakyat negara ini. Oleh itu, jadilah pelajar yang pandai menghargai masyarakat dan negara sendiri. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, justru itu seluruh warga pendidik sekolah ini mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar tingkatan 5 dan 6 tahun 2018 ini, dengan harapan mereka dapat memanfaatkan semua mutiara ilmu yang mereka kutip sepanjang keberadaan mereka di sekolah ini. Berbuat baiklah dalam semua perlakuan dan tindakan supaya mampu memberi gambaran terbaik, imej bersih dan cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I agar sentiasa dapat dipertahankan dan terpelihara. Ada pepatah orang Jawa ketika seorang murid menyatakan kepada gurunya bahawa terdapat kekilafan dalam peribahasa Melayu yang mengatakan buat baik berpada-pada buat jahat jangan sekali, seolah-olah buat baik mesti ada hak atau batasnya, sementara buat jahat harus lebih dari satu kali, itu banyak kali. Maka beliau mengatakan sepatutnya ianya berbunyi, berbuat baik jangan sekali, berbuat jahat biar sekali. Saya menyuruh kepada semua pelajar untuk kembali ke laman sekolah anda selepas anda berjaya nanti, datang untuk memberi semangat kepada para junior anda, serta menyatakan secara tuntas kepada masyarakat bahawa lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I mampu berjaya dan terutama mencorakkan masa depan negara Malaysia yang tercinta ini. Marilah sama-sama kita lestarikan hasrat untuk hidup harmoni dalam sebuah negara melalui semangat senegara dan sebagai satu bangsa dalam negara ini. Marilah realisasikan maksud hadis, orang yang paling berguna di antara kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tempat jatuh lagi dikenal. Para hadirin yang dihormati sekalian, pada kesempatan saat ini, para garuda saya ingin terus mengingatkan para pelajar agar menggunakan sebaik mungkin sisa waktu berada di laman sekolah di mana anda mendapat makna cinta, iaitu cinta kepada ilmu, cinta kepada nilai-nilai murni, cinta kepada kebaikan, cinta kepada kedamaian, cinta kepada keharmonian, cinta kepada sekolah dan cinta kepada negara. Gunakanlah peluang mutakhir ini untuk memperkukuh hubungan dengan para muadik dan murabi supaya anda mampu mengharungi dengan jayanya cabaran-cabaran yang akan berlangsung nanti. Ingat dan yakinlah seluruh warga sekolah ini sentiasa mendoakan agar anda semua diberi kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan sabar kepada pihak jawatan kuasa Majlis Kemenjadian Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I pada tahun ini kerana berjaya merealisasikan majlis yang bermakna di Dewan Bilik kita bersama ini. Semoga ini memberi makna kepada kita semua warga sekolah ke arah memacu kecemerlangan pelajar secara holistik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Haji Sarani di atas kesediaan dan kesanggupan meluangkan masa dan berkenan menyampaikan siji-siji anugerah kepada penerima pada majlis ini. Terima kasih juga kepada PIBG yang telah memberi sokongan dan bantuan yang sangat besar dan penting sehingga memungkinkan majlis pada hari ini. Ucapan juga sama saya rakamkan buat semua graduan tingkatan 5 dan tingkatan 6 serta penerima-penerima lain
serta para ibu bapa kerana sifat dan sikap menyokong sehingga terlaksananya majlis pada hari ini. Sekian, selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merekamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengetua atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, ini tibalah masa untuk kita mendengar amanat dan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Haji Muhammad Syarani bin Muhammad Naim, Timbalan Pengurusi Biro Pendidikan dan Agama Pakatan Harapan Negeri Kelantan, dan seterusnya merasmikan Majlis Kemenjadian Murid SMK Sultan Ibrahim I bagi tahun 2019 dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih acara majlis Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahim bin Usman, Naib Ketua PIBG SMK Sultan I, Yang Berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Senik, Pengetua SMK Sultan Ibrahim I, barisan pimpinan sekolah ini, EJK, PIBG, ibu bapa, seterusnya anak-anak yang dilahirkan dalam majlis kemenjadian pelajar SMK Sultan Ibrahim I Kasimas pada hari ini. Pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan, kita mengutarakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat bahagia, sangat teruja pada hari ini kita dapat bertemu dan berhimpun dalam majlis ini dengan penuh keriangan pada semua yang hadir, sama ada ibu bapa, pelajar atau barisan pendidik SIS pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, ayat yang saya baca di awal ucapan tadi adalah petikan dari surah At-Tahrim ayat nombor 6. Ia bermaksud, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka, yang mana api neraka bahannya adalah daripada manusia dan batu bara. Di sana ada malaikat yang menjaganya sangat bengis, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, akan lakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, ayat ini
menarik perhatian kita untuk kita sama-sama meneliti sempena majlis kemenjadian pelajar. Kalau sebelum ini barangkali kita kurang dengar istilah ini, majlis kemenjadian ini. Sejak akhir-akhir ini kita dengar dan kita banyak terguna. Kalau dulu mungkin hari kecumalangan, hari penganugerahan dan sebagainya, atau hari graduasi, apapun sangat menarik apabila istilah ini digunakan. Apatah lagi apabila yang berhormat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik di awal-awal beliau dilantik jadi menteri, beliau telah memasukkan satu lagi M daripada 3 itu 4, membaca, menulis, mengira dan menjadi insan. Itu keinsanan. Sesuai sangat apabila istilah kemenjadian ini menjadi satu perkara yang sangat penting. Nah, sangat berkait dengan ayat tadi. Saya ingin menarik perhatian semua pelajar, ibu bapa dan para guru bahawa peranan kita sangat besar membina masyarakat kemenjadian murid ini. Ayat tadi secara jelas menyatakan bahawa peranan itu perlu dimainkan oleh ibu bapa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Peranan siapa? Peranan ibu bapa. Orang beriman, kalau anak-anak, ibu bapa mesti memainkan peranan penting untuk membina, membentuk generasi anak mereka. Kalau ibu bapa tidak memberi perhatian atau mengabaikan tugas ini, bermaksud ibu bapa telah tidak melaksanakan tugas besar ini untuk membentuk anak-anak mereka. Anak mereka adalah pelajar di mana-mana mereka belajar, termasuk di SNS ini. Teman-teman sekalian, apabila ibu bapa melihat peranan yang sangat penting, maka ibu bapa mesti sedar bahawa mereka perlu merancang. Mereka perlu merencana untuk anak-anak mereka. Nah, bukan sekadar merancang aspek fisikal, mental dalam falsafah pendidikan negara atau falsafah kebangsaan, tetapi perlu juga melihat secara global lebih besar bagaimana untuk melahirkan anak-anak yang benar-benar menjadi insan yang berguna pada semua sektor, terutama adalah untuk di kemudian hari. Perhatikan sekalian, Allah SWT sebut bahawa miskin jaga anak-anak keluarga kita daripada masuk api neraka, bermaksud bagaimana ibu bapa perlu merancang supaya anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam apa-apa perlakuan yang membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Anak tidak sembahyang, tuan-tuan. Peran siapa untuk menjaga anak ini? Kalau kita lihat pada masa yang ada di sekolah, berapa jam anak-anak kita ada di sekolah? Daripada pukul 7.30 barangkali sampai pukul 2. Pada pukul 2 1.30 masuk ke zuhur. Mana zuhur saja yang ada di sekolah. Subuh di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah. So ibu bapa dan guru-guru adalah ibu bapa terus sudah bahawa peranan ini mesti ditekan betul-betul untuk menjadi kemenjadian murid. Kalaulah unsur itu tidak diberi perhatian, sedarlah bahawa kita telah membuat satu perancangan yang salah. Maaf, kadang-kadang kita begitu teruja untuk dapatkan straight A's. Kalau saya UPSR sekarang 6A, 53 berapa A? 10A. STM ada bagai-bagai A, setelah 16 terus sebagai A.
SCPM 4.0 semua teruja untuk dapatkan quality academic. Tetapi kalau dulu UPS 5A tapi sembahyang tak sembahyang. Sekarang ini pendidikan sekali dapat A bagi orang Islam, A sepenuhnya tetapi tak sembahyang, apa guna berhadirin? Mesti pasakkan dengan betul-betul bahawa untuk kemudian murid mesti asas adalah as-salat. As-salatu imaduddin. Salat atau sembahyang yang agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Saya mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Faman tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang tinggalkan salat berarti dia menghancurkan agamanya. Apa arti hidup di dunia jika di akhirat nanti dia ada nilai? Tidak ada nilai yang bawa ke akhirat nanti. So kemudian itu adalah perlu relate dengan akhirat nanti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang sekalian, pada hari ini memang cabaran untuk mendidik sangat hebat. Ibu bapa bukan lagi berada di zaman dahulu. Ibu bapa tidak boleh lagi ketinggalan daripada perubahan zaman kini. Ibu bapa perlu meneliti, mengkaji, melihat perkembangan pendidikan pada hari ini. Industri 4.0 menuntut kita semua untuk berada di situ. Ibu bapa tak boleh lari daripada industri perubahan tersebut. Dulu kita pernah dengar, zaman kita mungkin belum zaman kita lagi, datuk nenek moyang kita pernah dulu pergi ke sekolah belajar bawa papan lu. Papan lu saja, satu papan saja sebesar ini, gambarnya satu kapur dalam pen, bawa ke sekolah satu saja, satu papan ini, satu pen saja. Kenapa? Waktu itu kertas tidak ada, pen tidak ada, semua tidak ada, semua subjek tulis atas ini saja. Dan ini zaman kembali semula. Ini kembali semula. Ke sekolah ke bawah satu alat saja selesai ini. Tapi bukan papan tu, sebaliknya adalah laptop yang kecil. Di situ semua ada. Sekarang ini bukan laptop lagi dah, bawa kecil lagi. Ke sekolah semua ada dalam ini. Nak apa? Apa yang diperlukan semua ada di sini. Tolong sekalian, ibu bapa sekarang ini perlu mengorak langkah bersama perkembangan dunia pendidikan. Tolong sekalian, kita jangan ketinggalan dalam aspek ini. Alhamdulillah pada hari ini apapun perhatian sekalian, kita perlu menerima kenyataan bahawa kita sudah berada dalam kerajaan baru. Walaupun baru setahun jagung, memang setahun jagung betul-betul. Baru setahun kita berkerajaan baru. Perubahan pun tak nampak apa lagi. Teman-teman sekalian, tidak dinafikan bahawa tidak ada siapa yang semuanya baik. Tidak ada siapa pun yang tidak pernah buat salah. Nabi pun sebut, kullu bunu adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia buat salah. Cuma yang orang terbaik yang buat salah ialah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud bahawa memanglah pada hari ini semua rakyat, semua masyarakat menunggu perubahan kerajaan baru yang perlu dibuat di kerajaan baru. Sampai sekarang pengarah pendidikan negeri Kelantan pun belum ada lagi. Entah atas stage yang jadi pengarah. Dulu di peringkat awal kemenangan PS, suara-suara mengatakan bahwa JPN Kelantan tidak akan ada sebarang perubahan.
pengarah pun tidak akan bertukar. Memang pengarah baru bertukar. Waktu kenapa tidak bertukar? Sebab pengarah tempoh pencetnya sudah tidak lama, maka dia tidak perlu berubah. Tapi akhirnya sudah berubah. Sekarang ini sudah tidak ada pengarah di JPN Kelantan. Orang kata memanglah tidak akan ada pengarah di Kelantan. Betul, sampai ke hari ini tidak ada. Esok tak, belum pasti. Apapun saya nak sebut bahawa antara portfolio pendidikan Pendidikan dan Agama Pakatan Harapan Negeri, bahawa kita ini melihat pendidikan di Kelantan ini tidak ada campur tangan politik. Kalau ada campur tangan politik dalam pendidikan, kita akan melihat apa patut kita buat. Kita sudah lama berada dalam satu pentadbiran, maaf sebut, yang sangat banyak campur tangan politik. Kenaikan pangkat, pertukaran dan sebagainya, dan sebagainya lagi dalam pendidikan negeri ini sangat banyak yang pelibatan politik. Kita pernah sebut dalam perbincangan kita bahawa suatu ketika dahulu Kelantan menjuarai dalam pepesaan, menjuarai dalam banyak pepesaan, khususnya di zaman Tan Sri Dr. Wan Zahid dulu. So kita kembalikan suasana tersebut. Saya selalu menyuarakan syarat bahawa kita nak kembalikan suasana pendidikan di Kelantan ini, biar benar-benar pendidikan for pendidikan. Kalau kita bukan politik, anak kita yang akan rugi, atau rakyat tidak suka. Terus terang saya kata, pada hari ini ramai suara-suara belakang saya yang menuntut supaya buat perubahan, supaya untuk melihat perubahan di Kelantan ini. Pendidikan di Kelantan ini khusus adalah JPN atau PPD, dan kita menghormati ke situ. Saya ingin sebut guru atau barisan pendidik. Core business adalah pendidikan. Core business adalah pendidikan, bukan benda lain. SKT adalah pendidikan. Tengok di hujung tahun mana SKT-nya. Saya juga adalah pendidik. Sebelum ini, setahun pas, saya melihat bahwa perubahan tersebut. Suara-suara guru-guru, anak-anak muda di bawah ini melihat satu perubahan ini. Dan insya Allah dalam tempoh yang terdekat ini, kita nak lihat semua, saya yakin semua kalangan kita ini melihat bahwa perubahan pendidikan untuk pendidikan, kecenderungan untuk pendidikan tersebut kita nak bawa ke situ. Siapa yang memiliki dua asas utama, yaitu bagaimana disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Qasas, soal kepimpinan ini, ketika dua orang anak Nabi Syuaib membela binatang ternakan. Suatu ketika dua orang anak dara Nabi Syuaib ini sedang menunggu untuk cedok air daripada perigi untuk bagi minum kepada binatang. Di tengah-tengah panas padang pasir. Ketika itu tiba-tiba datanglah Nabi Musa alaihissalam dan perjalanannya daripada Mesir untuk ke Baitul Maqdis. Terjumpa dengan satu kelompok manusia yang sama menunggu untuk cedok air bagi minuman kepada binatang ternakan. Ubah-ubah di sana, ubah-ubah ada dua orang anak Nabi Syuaib, anak dara Nabi Syuaib menunggu. Nabi Musa tanya, wahai wanita, kenapa kamu dua berada di sini? Jawab mereka berdua, kami sedang menunggu untuk cedok air bagi minuman pada binatang ternakan kami. Kenapa kamu tidak pergi cedok saja? Kata wanita bernaan, mana boleh kami perempuan nak pergi bergebuk dengan semua di sana orang lelaki.
Oh tak apa, kata biar aku tolong. Tolong kamu ada bagi Yunus sebagainya. Kamu ada anak Nabi Syuaib balik ke rumah. Kita Nabi Syuaib. Kata hari ini kami dibantu oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Cik doa bagi Yunus pada binatang kami. Nabi Syuaib tanya siapa dia? Ada orang rumah. Anak wanita Nabi Syuaib jemput Musa ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah Nabi Syuaib, anak wanita Nabi Syuaib tamshi ala sihya, berjalan secara malu-maluan. Malu. Waktu awal dia berjalan di depan, kemudian Nabi Musa tak boleh ini, dia aku di depan, kamu belakang. Tu jalan saja. Sampai di rumah, pendek cerita, anak Nabi Syuaib sebut bahawa ayah, jika nak pilih orang bekerja dengan kita, pilihlah orang ini. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Itu ayat soal Qasas. Sesungguhnya orang terbaik untuk ambil sebagai pekerja kita ialah dua sifat. Al-qawiyyu al-amin, yang kompetent dan yang integrity, yang layak dan yang beramal. Kita nak aplikasikan ayat ini dalam pendidikan khususnya dan seluruh adalah dalam pendidikan negara. Yang kompeten, yang al-qawi, kompetensi yang pelbagai, memiliki kemahiran pelbagai, yang integriti, al-amin, al-qawiyul amin, al-amin, yang integriti, bukan sekadar menyanyi lagu hari integriti, tapi dia melaksanakan integriti tersebut. Tonton sekali. Oleh karena itu, saya mengharapkan bahawa kita yang berada di sekolah, yang melaksanakan tugas untuk menyampai, mendidik anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, kompetisi kita adalah dengan pelajar dalam aspek-aspek yang berkenaan, murabi, muaddib, mursyid, untuk melahirkan anak pelajar yang kemudian pelajar. Tuan-tuan puan, ibu bapa, anak-anak sekalian, untuk menjadi pelajar ini sangat penting, terutama pelajar sendiri, anak-anak saya, pelajar sendiri perlu bersedia untuk menjadi pelajar yang terbaik, yang menjadi ini bukan sekadar dapat excellence dalam peperiksaan. Ramai tak excellent peperiksaan tapi aspek lain dia okey. Sekali nak excellent pendidikan dalam peperiksaan, tetapi aspek lain pun adalah baik. Untuk hal ini saya nak kongsi satu saja dengan anak-anak sekalian. Nabi sebut, Nabi sekalian, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Orang baik adalah apa yang perlakuan dia, tabiat dia, akhlak dia, maka itulah orang yang baik. Sebab akhlak ini adalah cetusan daripada apa yang ada di dalamnya. Baik di dalam, insya Allah keluar akhlak baik. Bukan saja excel dalam peperiksaan, tetapi semua aspek. Oleh karena itu anak-anak, adik-adik adalah baiki dalaman kita supaya kita menjadi insan yang benar-benar berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat akhir, tidak yang tidak bukan terima kasih pada semua pihak, khususnya pada NYD, UIDG, Ustaz baru kenal pada hari ini, tapi rupanya orang yang sangat aktif walaupun sudah lama meninggalkan bidang secara formal. Yang tidak formal ini sangat aktif. Terima kasih Ustaz Usman, Ustaz Abdul Rahim bin Usman. Pada pengutua yang saya mengunjung suatu hari dulu dan tempat puan kat sini satu malam, terima kasih Tuan Haji Julkifli, terima kasih semua pimpinan sekolah,
guru kanan, guru-guru kanan, peresan guru, bersama sekalian, ibu bapak yang ada di sini, terima kasih. Didiklah anak-anak tonton perempuan jadi orang yang berjaya dunia akhirat. Dan pada anak pelajar sekalian, pesanan saya, belajar betul-betul, kalau boleh sampailah ke peringkat tertinggi. Kalau boleh pasca PhD, 2-3 kali PhD, dalam bidang kita selalu terdapat menjadi insan yang hebat. Jadi dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis kemenjadian murid Salam dan Sultan Ibn Satu Pasimas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merekamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih pada yang berbahagia.